Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kepada semua yang sentiasa beri support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah kerana Sisi dah sampai ke tahap ni. Kepada yang dah subscribe, terima kasih akak ucapkan kerana subscribe. Dan kepada yang belum lagi subscribe, korang bolehlah subscribe untuk tidak ketinggalan dengan story-story dari Cengkeh Channel. Kali ni akak nak sampaikan kisah pengalaman seram pemandu van jenazah. Tapi sebelum tu, akak pernah kongsikan kisah pemandu van jenazah sebelum ni. Kepada yang belum lagi menonton, boleh buka link yang tertera di bawah untuk menonton. Semoga korang semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, kisah van jenazah ni berlaku kepada seorang pemuda. Pemuda ni nama dia Jamil. Jamil dia bertugas dekat Hospital Kuala Lumpur sebagai pemandu van jenazah. Dia dah lama sebenarnya korang berkhidmat dengan tugas sebagai pemandu van jenazah ni, memang dah lama dah. Lebih kurangnya dah 8 tahun macam tu lah. Tugas tu dia pikul dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh rasa bersyukurlah dapat kerja macam tu kan. Dia bertugas bermula pada tahun 1984. Masa tu Jamil dia berumur hampir 32 tahun. Itulah sedikit perihal pasal Jamil. Jamil kali ni dia nak berkongsi kisah pengalaman dia sebagai pemandu van jenazah. Dan kisah yang akak sampaikan ni merupakan salah satu pengalaman yang paling seram yang pernah dia dengan seorang lagi sahabat dia lalui. Sahabat dia tu nama dia Jamal. Sorry korang. Sahabat dia tu nama dia Samad. Tersasul lah kak. Samad ni pula tugas dia sama juga macam Jamil. Cuma bezanya Samad ni dia jadi pemandu kedua untuk Jamil masa tu. Kisah ni dia bagi satu pengajaran lah pada Jamil. Dia rasa kan perkara tu berlaku, maknanya kejadian tu berlaku mungkinlah sebab kesilapan Jamil pada masa tu. Tapi perkara tu berlaku tanpa disengajakan oleh Jamil. Jamil memang tak sengaja korang. Tapi itulah benda dah nak jadi kan. Itu namanya ujian. Begini kisah dia. Jamil dia masih ingat lagi pada bulan Mei tahun 1984. Jamil ditugaskan menghantar satu jenazah wanita dalam lingkungan umur 70-an macam tu. Wanita tu dia meninggal sebab apa? Jamil sendiri memang tak sure, dia tak pasti. Dia tak adalah nak tanya bagai-bagai perihal jenazah sebab itu bukan urusan dia. Urusan dia cuma pastikan jenazah selamat sampai ke alamat yang diberikan. Masa nak mulakan perjalanan tu, Jamil dia tengok dekat jam dekat tangan dia. Memanglah dia akan pastikan dia tengok jam sebelum bergerak. Itu memang dah tabiat dia. Dia akan buat benda yang sama. Bila dia tengok jam dah pun hampir masuk ke waktu maghrib. Jadi dia dengan pembantu dia ni, Samad, menunggu sehingga azan maghrib. Betulnya solat dululah. Setelah azan tu dah kedengaran kan, Jamil dengan Samad dia tunaikanlah dulu kewajipan dia melakukan solat jamak, iaitu solat maghrib dan isyak. Tujuan solat jamak ni kata dia untuk memudahkan perjalanan mereka. Selalunya untuk tugasan penghantaran sesuatu jenazah yang melibatkan macam perjalanan yang jauh, yang berjarak jauh lah. Jamil dia akan lakukan solat jamak atau solat qasar terlebih dahulu. Sebab dia selalunya tak akan berhenti dekat mana-mana tempat pun. Kecuali lah kalau dia nak pergi buang air kecil ke, air besar ke, ataupun dia nak pergi beli makanan ke, macam tu lah. Tapi
bila dilalui jalan yang berhutan, biasalah kan pada era tahun tersebut tu banyak kawasan yang hutan-hutan macam tu. Kalau dia nak cari masjid surau, memang susah sangat nak jumpa, terutamanya kalau kampung lah, kampung pedalaman, memang sukar dia nak tuju dekat masjid atau surau. That's why lah dia akan solat jamak dulu. Perjalanan dia kali ni, dia akan menuju ke destinasi ke utara, iaitu ke Kulim, Kedah. Untuk perjalanan dia tu, mula-mula dia lah yang akan drive dulu. Pertamanya dia akan bawa. Lepas tu bila mana mereka ni sampai dekat pertengahan jalan macam tu, bukanlah tengah-tengah jalan, pertengahan perjalanan, contohnya dekat Taiping, maka Samadlah akan ambil alih tugas memandu. Begitulah rutin bagi setiap pemandu pada jarak yang agak jauh, sebab penat tau nak drive sorang-sorang. Bila dah siap menunaikan solat, Jamil dengan Samad dia terus ambil kunci van, lepas tu dia berjalan menuju ke arah ben jenazah. Sambil tu kan, Jamil dia hidupkan enjin van, sambil tu jugalah dia periksakan buku log pada kenderaan. Itu memang basic dia wajib buat. Selalunya sebelum dia melakukan pemanduan, dia akan memastikan dia bawakan beg galas dia. Lepas tu dalam beg galas tu dia standby lah apa yang penting, macam persalinan pakaian ke, alat-alat mandi ke, sebab jauh kan nak bergerak. Dan juga yang wajib mesti ada lampu suluh. Dia mesti bawa tau lampu suluh. Dia juga akan memastikan masa tu dia bawa bekalan ubat. Manalah tahu kecemasan ke. Kebetulan pula masa tu dia memang selsema. Setelah siap melakukan checking enjin, Samad pun dia bagi tahulah semuanya dah okey, mereka dah boleh mulakan perjalanan. Maka mereka pun memulakan perjalanan menuju ke arah bilik forensik untuk mengambil jenazah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jamil pun mulakanlah perjalanan dia dengan penuh berhati-hati. Bila mereka sampai je dekat bilik forensik, Jamil dia akan pastikan enjin van tu dimatikan dulu. Sebab banyak lagi urusan yang dia perlu buat tau. Lepas tu dia turun dengan Samad, dia menuju ke arah forensik. Jamil dia tunjukkan surat yang diserah kepada dia, tugas dia. Dia serahkan pada petugas bilik mayat, dan apabila selesai, isi nama, tanda tangan pada buku log pun semua dekat borang kat kaunter kan. Jamil dia dan Samad dia bersama dengan petugas bilik mayat tu, dia terus berjalan menuju ke arah peti sejuk yang menempatkan jenazah. Lepas tu dia tarik laci, jenazah tu dikeluarkan, dia diangkat, lepas tu diletakkan di atas sebuah teresa. Macam tu lah. Lantas Jamil ni dia dengan Samad ni, dia tolaklah teresa tu pergi ke arah van jenazah. Lepas tu dia buka bonet van, Samad dia menyurungkanlah jenazah masuk dalam van. Setelah bumbung jenazah diletakkan pada teresa, Jamil ni dia letakkan sehelai kain tau yang berwarna hijau bertulis ayat-ayat suci Al-Quran di atas bumbung keranda, dan dia letakkan bagi cantik, bagi kemas. Kemudian dia pun menutup pintu belakang van. Jamil dia kembali ke kaunter dan dia dah serah tugas. So dia dah terima tugas, dia akan memulakan perjalanan dia. Selepas tu korang, Jamil dia mulakanlah perjalanan dia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun memandu van dia keluar dari perkarangan unit forensik menuju ke jalan besar. Untuk pengetahuan korang semua, pada tahun 1984, Highway Utara Selatan masih lagi dalam proses kerja pembinaan tau, dan masih belum lagi dibuka kepada pengguna-pengguna jalan raya. So, Jamil dia menggunakan jalan persekutuan. Orang sekarang panggil jalan lama lah, senang. Jalan yang menghubungkan antara bandar ke bandar, antara bandar ke kampung, macam itulah. Jamil ni dia akan mengambil jalan menuju ke Tanjung Malim, lepas tu ke Ipoh, lepas tu dia pergi pula ke Taiping, sampailah ke Kulim, Kedah. Ketika mereka melalui jalan Tanjung Malim, masa tu kan hujan turun, memang lebat. Mencurah-curah hujan. Ditambah pula aircon di dalam van tu memang sejuk. Aircon ni memang aircon baru. Suasana jadi bertambah sejuk. Jamil kan masa tu dia selsema. Jadi berkali-kali lah dia minta maaf pada Samad. Maaf Samad, aku selsema sebenarnya. Kata Jamil, dia risaukan sahabat dia tu tak selesa sebab dia asyik bersen je. Bang Jamil okey ke? Tanya Samad. Aku okey, Mat. Jawab Jamil, kalau Abang Jamil kurang sihat, biarlah saya yang memandu. Kata Samad, jujur dia cakap macam tu. Tak apa, Mat, tak apa. Aku okey nanti. Kalau aku tak dapat tahan, aku akan suruh engkau ambil alih. Kata Jamil kepada Samad. Okey Abang Jamil, saya nak lelapkan mata sekejap. Nanti kalau ada apa-apa yang berlaku, cepat-cepat Abang Jamil kejutkan saya. Okey?
Okey, kata Jamil. Kau tidurlah dulu, Mat. Jauh lagi perjalanan kita ni. Aku tahu kau tu memang dah letih sangat. Kau kan ganti member kita yang MC kan? Kata Jamil. Ya betul Abang Jamil. Jawab Samad sambil memejamkan mata dia. Dari Tanjung Malim, Jamil dia memandu menuju ke arah Ipoh. Jamil dia tengok jam dekat tangan dia, masa tu dah pukul 12 malam. Lepas tu dekat luar kenderaan tu dia hujan turun sama juga, mencurah-curah, memang hujan lebat. Sekali-sekala tu dia ada dengar bunyi guruh, dungdang bunyi guruh. Suasana tu dia jadi macam agak sunyi tau. Hanya ditemani dengan bunyi guruh, dengan bunyi hujan. Dia tengok dekat kiri kanan jalan dia, hanya nampak kegelapan malam tau. Sebab malam tu dia dah semakin pekat, dah makin gelap. Sambil memandu, Jamil dia layankan perasaan dia untuk dielakkan rasa ngantuk. Dia nak sembang dengan siapa time tu. Samad pun memang dah terlena kan. Ada kalanya kan dia dengar lah bunyi dengkuran daripada Samad. Oh, berdengkur je. Okey, nasib baik lah. Penat sungguh kau ni Samad. Bisik hati dia. Sambil-sambil memandu, Jamil dia mengerling lah pada cermin sisi pandang belakang dalam van jenazah untuk memastikan tak ada apa-apa yang berlaku. Memastikan jenazah tu dalam keadaan baik. Dia menarik tau nafas lega bila semuanya dalam keadaan okey. Alhamdulillah. Sekarang dia dah pun memasuki Ipoh dan dia memandu ke arah jalan Bukit Kerapik, Perak. Jamil diteruskan pemanduan melalui jalan Bukit Kerapik. Dekat kiri kanan, masa tu dipenuhi dengan hutan saja. Biasanya, nama pun jalan lama dekat kawasan tu. Jamil langsung tak berselisih dengan mana-mana kenderaan. Sama ada kereta ataupun motor, memang tak ada, dia tak jumpa. Jujur dia bagi tahu dalam keadaan macam tu, dekat tempat sunyi macam tu, perasaan seram dan takut akan menyerang fikiran sesiapa sahaja yang melalui jalan tu, terutamanya di waktu tengah malam macam tu. Dari kejauhan, Jamil dia dapat melihat ada kenderaan lain. Lega, ada kenderaan. Kebetulan dekat kawasan tu ada lampu jalan. Jadinya dapatlah Jamil ni dia tengok dari jauh tau, ada sebuah kereta berwarna putih melekat dekat perdu sepohon pokok yang agak besar berada betul-betul kat tepi jalan. Aksiden kan? Jadi Jamil dia berfikir kereta tu dah terbabas, lepas tu dah hentam pokok tu. Tapi itu hanya sekadar andaian dia semata-mata. Bila dia menghampiri tempat tu, ternyata memang betul lah apa yang dia andaikan memang betul. Kebetulan tak jauh dari kawasan tu dia ada lampu jalan. Memang dapat tengok dengan clear lah. Jadi tak ada apalah yang perlu dia nak takutkan sebab lampu terang. Lepas tu dia pun pergilah menghampiri dia. Bukan dia van jenazah tu lah dia bawa kan. Menghampiri tempat tu. Lega dia rasa dan dia teruskan memandu van seperti biasa. Masa tu jugalah Jamil ni dia kejutkanlah Samad yang tengah tidur. Lepas tu dia cakaplah kat Samad, Mat, bangun. Bangun jap. Ada aksiden lah kata Jamil sambil dikejutkan Samad. Ha? Samad terkejut lah. Mana? Tanya Samad. Tu, cuba kau tengok tu. Kata Jamil sambil dia menunjukkan ke arah kiri jalan pada Samad. Tak perlulah turun Abang Jamil, kata Samad. Tak apa Mat, kau duduk je dalam van ni. Aku nak keluar kejap, kata Jamil pada Samad. Ish, tak payahlah bang. Nanti adalah siapa-siapa yang lalu tu akan call polis ke, akan call ambulans ke, kata Samad sambil dia menguap. Dia nak sambung tidur. Alah, jap je Samad. Aku cuma nak pergi tengok sama ada pemandu kereta tu masih hidup ke tak lagi. Jadi, bolehlah kita tolong keluarkan dia dari kenderaan tu, kata Jamil yang memang beria sangat. Dia nak pergi tengok. Beria sangat dia nak tolongkan pemandu tu. Mat, kau tunggu sini sekejap je, kata Jamil sambil dia bukakan beg galas dia dan dia keluarkanlah lampu suluh. Bila dia dah ambil lampu suluh, Jamil pun dia cepat-cepatlah, dia tanpa berfikir panjang, dia bukakan pintu van. Lepas tu dia turun daripada van. Dia buat isyarat tunggu kejap dekat Samad tu. Samad masa tu memang di tengah mamai-mamai duduk dalam kereta. Jadi Jamil ni dia tengok Samad dia anggukkan kepala. Kalau dia nak layankan kawan dia tu memang tak boleh. So dia angguk je lah, dia bagi je lah kan. Kawan dia tu pergi lantak lah. Sambil dia buat isyarat. Okey. Isyarat good macam tu.
Jamil dia pun menujulah ke arah kereta yang hancur dekat bahagian depan tu. Masa tu dia tengok tau, kereta tu memang betul-betul dah melekat betul dekat pangkal pokok besar tu. Masa tu fikiran dia fikir macam ni lah. Ni mesti kereta ni dipandu dengan laju. Kata hati Jamil bila dia tengok keadaan kereta tu memang sangat teruk. Sambil-sambil dia berjalan ke arah kereta tu, Jamil disuluhkan keliling. Keadaan tu agak gelap juga walaupun disinari dengan lampu jalan kan. Lepas tu dia tengok memang betul makin jelas makin dekat kan. Memang remuk gila lah kereta tu. Memang kalau kita tengok memang tak selamat lah pemandu dia. Bersebelahan dengan pokok besar tu dipenuhi dengan pokok-pokok buluh, rumpun-rumpun buluh. Memang agak bersemak sangat dan agak menyeramkan. Sebab waktu malam pohon buluh ni bila ditiup angin bunyi dia korang boleh meremang tau. Bila Jamil ni sampai dekat kereta tu, dia tengok cermin kereta tu dah hancur berkecai, dah lopong tau. Lepas tu di bahagian enjin kereta tu masih mengeluarkan asap yang nipis. Fikiran dia, baru je aksiden ni. Jamil dia cepat-cepatlah menyuluh ke arah pemandu kereta. Dia nak tolongkan pemandu tu. Masa disuluh tu, dia nampak lah dengan jelas pemandu kereta tu merupakan seorang perempuan. Berambut dia paras bahu. Muka dia tersembam dekat atas steering kereta. Jadi dia tak nampak lah muka perempuan tu. Ya Allah, Cik! Jamil dipanggilkan Cik tu beberapa kali. Sambil tu dia menyentuh bahu perempuan tu. Lepas tu dia goyang-goyangkan bahu perempuan tu perlahan je. Tak adalah kuat sangat, orang tengah sakit kan. Jadi Jamil lepas tu dengan perlahan dia tarikkan bahu perempuan tu sebab dia nak bantu, takut perempuan tu dah pengsan. Dia nak sandarkan badan perempuan tu dekat cushion kereta. Bila badan perempuan tu bergerak ke arah cushion, bergerak ikut tangan dia lah. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Jamil dia bertempik tau. Bila dia tengok wajah perempuan tu, Jamil ni dia seakan-akan macam terkaku, terkejut tau. Bila dia tengok perempuan tu, muka perempuan tu hancur tau. Dan dipenuhi dengan ulat-ulat. Dah berulat dah. Ulat tu dah bergerak-gerak dah pada bahagian muka perempuan tu. Jadi ulat-ulat tu bukan saja dah bergerak-gerak. Masa tu dia Jamil tengok tau, ulat tu dah jatuh tap pada bahagian peha perempuan tu. Sementara mata perempuan tu dah tak ada korang. Kosong. Dah lopong. Dah macam meninggalkan lubang lah bila dah lopong kan. Lepas tu ulat-ulat tu keluar lagi dan berjatuhan lagi. Berjatuhan korang. Dan jatuh lagi depan mata dia macam tu dari lubang mata yang kosong tu. Manakala mulut perempuan tu tenganga tau. Buat tenganga. Cukup menyeramkan. Sangat menakutkan. Akak tak nak bagi tahu lagi detail. Jamil dia pun dengan cepat berlari menuju ke arah van dan dalam suasana kelang kabut macam tu lah. Dia tergelincir pula time tu pula lah lampu suluh dia dah tercampak entah ke mana. Tak tahulah bagaimana lampu suluh dia. Memang tak tahu. Jamil dia tak peduli dah semua tu. Tak kisahlah. Dengan kelajuan yang sangat laju, dia berlari menghampiri van. Lepas tu kan dia masuk dalam van dalam keadaan yang tergesa-gesa berpeluh macam tu. Kenapa ni Abang Jamil? Tanya Samad. Samad dia hairan sebab dia tengok muka Jamil ni dah pucat korang. Dah pucat lesi. Lepas tu dah berpeluh-peluh dah. Lepas tu pakaian Jamil ni dah jadi kotor. Sebab dia jatuh kan. Bila dia dah tergelincir tadi memang kesan kotor tu ada tau. Ada apa ni Abang Jamil? Tanya Samad serius. Tak ada apa-apa, jawab Jamil. Dalam keadaan terketar-ketar, tak ada apa-apa. Lepas tu kan, cepat-cepat dia masukkan gear van. Dia nak beredar secepat mungkin dari situ. Tapi van pula tak nak bergerak time tu. Seolah-olah macam tayar van tu melekat dan terbenam dekat situ. Dekat tanah kawasan situ. Dia tak sure lah tanah tu tanah selut ke apa. Memang dia tak sure. Dalam masa yang sama, Jamil dengan Samad dia mendengar ketawa mengilai. Diselangi bunyi macam seakan-akan macam batang pokok buluh dipatahkan. Prap. Jelas sangat kedengaran bunyinya tu. Memang sangat jelas. Prap. Jamil dia cepat-cepat memandang ke arah Samad. Samad diam. Terkaku Samad. Sambil ditunjukkan ke arah cermin yang memang jelas tau. Cermin van tu memang jelas. Ada seperti kain putih tau.
yang semakin menghampiri ke arah van. Sudah, van tak boleh nak gerak lagi, tak boleh nak masuk gear lagi. Macam mana ni? Kain tu tak berjalan, tapi seolah-olah macam terapung kat udara, sedang mengelilingi van. Dan bila kain putih tu stop, berhenti kat satu point ni, dia dah berada bersebelahan cermin tingkap van di sebelah Jamil. Jamil dia dapat tengok dengan jelas, rupa-rupanya makhluk yang dia jumpa dalam kereta tadi, sama. Lembaga tu dia terus bergerak-gerak seolah-olah macam terapung menuju ke arah bonet van. Dan dia duduk kat situ, steady je dia duduk kat situ, duduk kat atas bonet. Lepas tu dia membelakangi Jamil tau, membelakangi Samad. Samad dia tutupkan muka dia dengan kedua-dua tapak tangan dia. Samad memang tak boleh nak terima tau pemandangan macam tu. Sambil tu dia sebutkan juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda apa ni bang? Benda apa ni? Ini seramnya, kata Samad sambil dia tekupkan muka dia. Dia duduk kat atas lantai van di bahagian penumpang kat depan. Tak sanggup tau dia nak tengok makhluk yang berada di hadapan mereka. Jamil nampak dengan jelas badan Samad tu tak. Jamil yakin sekiranya korang berada dalam situasi macam tu, korang akan terkejut juga. Mungkin juga korang akan rasa perasaan yang sama. Entah-entah lebih teruk lagi korang akan rasa. Termasuklah akak. Mulut Jamil dia tak henti-henti tau. Dia sebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu je yang mampu dia sebut dalam situasi tu. Dia berusaha juga nak masukkan gear. Dan dia usaha juga, cubalah korang bayangkan macam mana van jenazah pada waktu tu dia masih lagi manual. Bila manual kan cabaran dia tu agak kental lah. Dia nak masukkan gear tu. Memang sukar sangat tu. Tapi akhirnya Jamil ni dia berjaya tau. Berjaya masuk gear lah. Lepas tu van berjaya bergerak. Tapi tersengguk pula. Seolah-olahnya macam dia sedang bawa muatan yang sangat berat. Sementara makhluk tu masih juga stay duduk dekat hadapan bonet. Tanpa bergerak-gerak, langsung kerah kejung duduk kat situ. Van mampu berjalan. Tapi ya Allah, amat perlahan sangat-sangat. Seolah-olah dipaksa-paksa tekan minyak. Rambut lembaga tu menggerbang ditiup angin. Lepas tu Jamil dia berdoa lah. Dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah benda tu, makhluk tu memalingkan muka dia kat belakang. Memalingkan muka ke arah Jamil yang tengah memandu. Hilang arah pemanduan tau. Seronok ya dia menumpang kat bonet depan ya. Ingat apa? Boleh duduk santai-santai silang kaki kat depan kat situ. Dah lah rambut menggerbang bagai. Banyak-banyak pot situ gak lah yang dia nak bertenggik. Hantu punya hantu. Ada Jamil kisah. Diteruskan juga memandu sementara Samad tak bersedia lagi nak tengokkan pada makhluk tu. Samad stay, dia tutupkan muka dia. Van terus berjalan korang. Van bukan berjalan, bergerak meredah hutan dekat kawasan bukit berapit. Dan Jamil dia ada berselisih dengan sebuah lori tau. Masa tu adalah lori tu dia lalu. Kebetulan nasib baiklah. Lori tu dia bagi high beam. Seolah-olah macam bagi isyarat bahawa ada something, ada benda yang duduk kat atas bonet van jenazah yang sedang Jamil pandu tu. Jamil yakin pemandu lori tu bagi isyarat high beams. Mungkin sebab pemandu tu nampak seperti mana yang Jamil nampak. Dia tahu ada perempuan kat atas tu menggerbang. Lepas tu Jamil dia telan Elio lah. Lagi dia bertambah rasa risau tau. Agak lama jugalah dia berada dalam keadaan ketakutan. Dan akhirnya baru tergerak hati dia ni nak bacakan Ayatul Kursi. Bacaan dia pula jadi tunggang langgang. Korang jadi tak betul. Awal, akhir, awal. Macam tu lah. Ada kalanya dia macam lupa-lupa pun ada. Lepas ni nak sebut apa? Lepas ni nak sebut apa? Jamil dia tak putus asa. Walaupun pembacaan dia tu jadi macam tu, dia terus juga baca. Fokus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus baca dan terus baca. Dalam masa yang sama dia cuba nak ingatkan apa nak disebut lepas ni, seolah-olah dia jadi macam blur kepala dia masa tu. Akhirnya dia dapat sedikit kekuatan dan pembacaan dia jadi jelas sangat. Makhluk tu dia seakan tahu tau. Makhluk tu dia mula mengilai dengan panjang. Dia punya mengilai. Lepas tu kan makhluk tu dia terbang. Tak tahulah pergi mana. Memang entahlah pergi mana. Jamil tak sure. Jamil dia dapat rasakan van yang dia pandu masa tu rasa bergegar tau. Memang seolah-olah macam ditinggalkan sesuatu. Memang bergegar. Jadi lepas tu van dia jadi ringan serta-merta selepas makhluk tu pergi.
Jamil dia tampar-tamparkan perlahan bahu Samad ni. Mat, dia dah tak ada. Dia dah pergi. Betul ke Abang Jamil? Betul ke? Tanya Samad, terketa-keta. Betul Mat, dia dah pergi dah, jangan risau. Samad dia mulalah dia bangun, lepas tu dia tengok dekat depan, dia tengok kan lembaga tu dah tak ada dah. Dah tak ada. Lembaga tu dia seakan kat punti tau. Itu memang dah tak adalah kat situ. Samad dia nak tarik nafas lega. Alhamdulillah lega. Tapi lega dia tu sementara je korang. Sebab apa tahu? Jamil dia meneruskan perjalanan mereka. Sementara tu di sebelah Jamil dia nampak lagi Samad ni macam takut-takut, tapi Samad dah rasa lega. Dah nampak lah kemerahan muka dia, dah okey dah, tak pucat dah. Sambil tu Samad dia urut-urutkan kepala dia, urut dada dia, jadi pening tau. Bang Jamil, benda apa tadi yang ganggu kita tu? Tanya Samad kepada Jamil. Jamil pun dia ceritakanlah perkara yang sebenar. Masa dia keluar, dia nak tengok kereta yang langgar pokok besar tu, alangkah terperanjatnya dia. Jamil dia pun dia ceritakanlah apa yang sebenarnya berlaku. Dia ceritakanlah dia keluar, dia nak tengok kereta yang kena langgar dengan pokok besar tu. Lepas tu dia ceritalah yang nampak sekian-sekian kan. Alangkah terkejutnya Samad bila dia dengar penjelasan Jamil. Itulah Abang Jamil, saya dah beritahu jangan keluar, tapi abang keluar juga. Bila tengok kereta tu, saya terfikir, ada lagi ke kereta yang melalui kawasan macam ni? Tambah-tambah pula time-time macam ni. Dah lah jauh malam. Macam tak masuk akal lah bang. Tak ada yang berhenti ke nak tolong dia? Nak tolongkan perempuan tu? Tak ada ke polis ke ambulans kat sini? Takkan kita kot orang first time? Tak logik lah bang. Semasa mereka sedang berbual, logik ke? Tak logik ke? Logik ke tak logik ke? Macam-macam logik duk sembang. Mereka terdengar bunyi betul-betul di belakang mereka, iaitu di ruangan jenazah berada. Alamak, lain macam je bunyi tu bang. Jamil dengan Samad terdiam, terkaku, tergamam, semua jadi terkeluar. Samad yang berada sebelah Jamil dah mula rasa hilang punca sebab dia agak penakut sikit. Samad dicuitkan peha Jamil sambil dia menunjukkan isyarat menunjuk ke arah belakang. Bertenang Mat, bertenang. Bacakan ayat kursi, kata Jamil sambil cuba mengerling ke arah cermin pandang belakang yang terletak kat tengah-tengah antara Jamil dengan Samad. Seram pun ada, nak tergelak pun ada bila Jamil ni pandang ke arah Samad yang mula menggigil. Ketakutan dah menggigil sekali lagi. Agak-agak terkencing tak korang? Mungkin ni lah pengalaman pertama yang pernah dia alami kot. Rasanya lah berbanding Jamil ni yang lebih senior. Dan entah berapa kali dah Jamil ni memang dah lalui perkara-perkara yang seumpama dengan ni. Cuma yang ini dia agak ekstrim sikit. Ini mungkin yang paling ekstrim lah bagi Jamil, kata dia lah. Jamil diteruskan pemanduan dia sambil mulut dia mula membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba mereka terdengar jelas bunyi cakaran dekat ruangan belakang tau. Mujur masa tu dekat ruangan mereka berada dengan ruang jenazah tu, dia dipisahkan dengan cermin tau. Maknanya tak adalah direct sangat. Jadi dia adalah blok kat situ. Jujurlah Jamil dia kata, dia tak berani nak pandang ke arah cermin pandang belakang pada waktu bunyi cakaran tu. Suasana kat luar pada masa tu memang gelap sunyi pula. Lepas tu ada jugalah kenderaan tu yang lalu-lalang, tapi dah tak nampak kan sebabnya lembaga tu duduk dalam van jenazah tu. Jadi masa tu mereka sempat dengan lembaga tu mereka menuruni, mendaki bukit macam tu. Jamil dia tengokkan dekat jam. Dia stay bawa juga sebab Jamil ni dia jiwa dia keras tau. Dia tetap juga kena sudahkan tanggungjawab dia. Dia tengok jam kat tangan tu dah menunjukkan hampir ke pukul 3 pagi. Masa dia menuruni bukit berhampiran Kuala Kangsar, dia rasakan van mereka ni sangat berat. Entah benda lagi yang menumpang pada van mereka dekat belakang. Jadi gangguan demi gangguan berterusan tanpa henti. Dan lembaga yang dalam van tu masih stay kat situ kot, tapi tak berada di satu tempat macam tu. Habis bunyi cakaran, dia keluar pula bunyi seakan orang bersembang. Kat bahagian belakang, jelas sangat kedengaran. Bunyinya bersembang tu macam meriah sangat, rancak sangat.
Jamil dia cuba nak pasang telinga. Dia nak tahu apalah yang dibualkan. Tapi dia langsung tak faham langsung apa yang dibualkan, dan dia memang tak tahu apa yang percakapan tu dalam bahasa apa. Tak tahu bahasa Pluto ke apa. Memang tak tahu. Tapi yang dia tahu jelas suara tu bukan seorang tau, berbual dengan jelas. Dia dengar kat belakang. Jamil dia asyikkan juga pasang telinga. Dia nak juga faham bahasa apalah yang pelik sangat tu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan bunyi dum. Diikuti bunyi macam ada seseorang menggelopor tau dalam keranda. Macam tu. Seramnya. Bunyi tu terus berbunyi sampailah van yang Jamil pandu tu sampai ke Taiping. Nasib baiklah Jamil ni dia semangat tinggi lah. Memang agak selut dengan dia. Semangat dia tinggi dan dia tahu itu gangguan. Jangan ikut pada gangguan. Jangan ikut pada gangguan. Kalau diikutkan memang ada accident. Dia pandang lagi ke arah muka Samad. Masa tu dia kesian juga dengan Samad. Tapi Samad masa tu pandang balik kat muka dia. Dia pandang dekat muka dia. Lepas tu dia tengok muka Jamil ni nampak juga pucat dia. Dalam-dalam berani ada juga korang rasa gementar dia tu ada. Saling pandang lah antara satu sama lain. Tapi yang pastinya Samad tu memang dah pucat lesi. Mujurlah mereka ni sampai kat Taiping. Masa tu jam dah menunjukkan ke pukul 4.45 pagi. Dan dah ada warung kat tepi jalan yang memang dah buka. Jamil dia pun berhenti. Lepas tu dia cepat-cepat turun dari van. Lepas tu sesuatu yang Jamil dan Samad tak sangka sangat lah time tu. Time dia turun dari van, dia langsung tak duga. Masa dia melangkah keluar dari van tu, Jamil dengan Samad terjelepuk jatuh ke tanah. Dua-dua jatuh ke tanah. Kepala lutut mereka ni seolah-olah macam lembik. Dalam berani Jamil ni lembik lutut juga korang. Kesian sangat dengan mereka ni. Jamil yakin dan Jamil pasti korang pun akan jadi sama macam apa yang mereka alami pada masa tu. Ketika mereka tu nak melangkah, nak menuju ke warung, Jamil dia sempat menjengah tau dekat ruangan belakang van yang menempatkan jenazah. Darah Jamil jadi menyirap. Dia nampak masa tu seolah-olah macam ada benda atau makhluk yang duduk bertenggek, mencangkung betul-betul atas bumbung keranda. Allahu Akbar. Tak pergi lagi benda ni, kata Jamil dalam hati. Jamil dan Samad dia singgah dekat warung tu. Dia tinggal lah. Nak buat apa kan? Dia tinggal lantak kau lah. Dia pergi juga, dia beranikan diri. Dia pergi singgah kat warung tu. Dia sekadar nak minum. Lepas tu Jamil ni langsung tak berselera pun untuk makan. Dia masih memikirkan pada apa yang dia nampak. Dia rahsiakan apa yang dia nampak tu pada Samad. Sebab dia tahu kawan dia ni akan lebih teruk, lebih ekstrim dia punya takut. Jamil dia cuma cakap pada Samad, dah nak masuk waktu subuh ni, benda tu dah tak ada dah menghilang. Semata-mata dia nak sedapkan hati Samad. Dan dia hanya sekadar nak menenangkan hati kawan dia. Selesai mereka minum, dia melangkah menuju ke arah van semula. Dia tak stay lama lah korang. Sebab dia bawa tanggungjawab kan, bawa jenazah. Bukan bawa jenazah ni kita boleh suka-suka nak tunggu lama, nak singgah lama. Ramai yang menunggu dekat rumah arwah ni. Kali ni giliran Samad pula memandu. Jadi Samad ni dia terus menuju ke arah pintu pemandu. Sementara Jamil dia naiklah dekat sebelah penumpang bahagian hadapan. Samad dia hidupkan enjin van. Lepas tu mereka pun meneruskan perjalanan ke Kulim, Kedah. Untuk mengelakkan rasa ngantuk, mereka berbual-bual kosong je. Tak ada nak bertanyakan apa yang berlaku sebelum ni. Masa mereka tu sedang berbual kan, Jamil dia dapat rasa yang cermin yang memisahkan mereka tu, yang kat cakap tengah-tengah tu, dekat ruangan meletak jenazah tu kan, macam diraba seseorang macam tu dengan tangan dari bahagian sebelah dalam. Macam tu. Jamil dia pura-pura buat tak tahu je. Sebab dia rasa memang seram masa tu. Seram weh. Masa tu apa tak seramnya? Bunyi macam tangan yang berkuku panjang meraba-raba cermin. Seret. Betul-betul dekat belakang kepala dia. Rasa meremanglah seluruh badan Jamil ni. Tapi dia masih boleh kawal perasaan dia dan berpura-pura berbual dengan Samad.
Dan Jamil dia pura-pura ketawa kecil. Dia tak nak bagi Samad ni dengar tau pada bunyi tu. Dia buat suara dia kuat sebab dia nak tenangkan diri dia sendiri. Dalam masa yang sama dia nak tenangkan si Samad. Kalau si Samad dengar, of course Samad kan penakut. Mana dah tahu kan apa-apa nak jadi. Bagus tindakan Jamil ni. Sementara tu Samad dia meneruskan juga pemanduan tanpa menyedari apa yang Jamil rasa pada masa tu. Jamil dengan Samad dia bersembang lah seolah-olah macam tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sampailah dah masuk waktu subuh. Dan sebelum azan subuh dilaungkan tu, inilah gangguan terakhir yang Jamil dengan Samad alami tau. Masa dia dengan Samad tu merancang tau, dia nak berhenti dekat mana-mana masjid yang akan mereka jumpa lah untuk tunaikan solat subuh. Seluruh dinding dengan bumbung van ditepuk-tepuk dengan begitu kuat. Ditepuk dari sebelah luar, tak kisahlah dari sudut mana, sudut atas, sudut tepi, sudut kiri kanan, semua belakang. Mereka berhenti berbual. Lepas tu mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baca juga. Semakin dibaca semakin menjadi-jadi pula bunyi tepuk tu, makin marah. Dia tepukkan dinding van. Bunyinya memang agak kuat. Lepas tu berterusan. Bunyi tu berhenti bila orang melaungkan azan subuh. Mat, kat depan sana ada sebuah masjid. Cepat, kita ke sana, kata Jamil. Bila menghampiri masjid, Samad dibagi signal ke kiri lah. Dia nak membelok, dia nak masukkan ke perkarangan masjid. So, dia bagi signal dulu lah walaupun tak ada orang belakang, tak habit kan. Habislah kemik bumbung dengan dinding van kita ni. Sebab bunyi tepukan tu memang kuat korang. Diibaratkan macam diketuk dengan kayu. Jadi, diorang ni agak risau lah. Yelah bang, mesti banyak kemik, kata Samad. Macam mana ni bang? Apa kita nak jawab bang? Bila Samad diberhentikan van mereka tu, mereka turun dan mereka first kali mereka periksakan van. Tak ada apa pun bang yang kemik, kata Samad sambil dia garu-garukan kepala dia. Abang, cuba tengok ni. Tak ada apa pun bang. Dinding van dengan bumbung van langsung tak kemik. Padahal bunyi ketukan tu macam kuat sangat lah. Macam tangan pun, kalau kata tangan pun memang kuat lah korang. Kalau korang duduk situasi tu memang kuat. Bunyi ketukan pada dinding van tu memang ketara sangat, dah menghantui fikiran mereka berdua tau. Apalah yang melakukan perkara macam tu. Lepas tu tak ada pula tinggalkan kesan kan. Dah jadi macam kereta. Masa tu van tu memang bergegar. Lantaklah Mat, jomlah kita masuk dulu ke dalam masjid, kita solat dulu, kata Jamil. Lepas tu mereka berdua pun masuklah ke dalam masjid sambil mereka tu ambil wuduk. Lepas tu mereka melangkahlah masuk ke dalam masjid. Selesai mereka tunaikan solat subuh, mereka bersalaman dengan jemaah. Lepas tu mereka nak teruskan perjalanan, nak menuju ke Kulim. Kira-kira pukul 9 pagi mereka selamat sampai ke rumah arwah. Di pekarangan rumah tu mereka memang tengok dah penuh dah dengan orang, dengan tetamu, dengan ahli keluarga kan. Selesai semuanya, Jamil dia memandu van jenazah dan dia mulalah nak balik ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah, banyak-banyak dugaan macam tu pun akhirnya dia sampai. Jamil dia memandu sementara Samad dia telap sebelah dia. Sebab Samad memang dia betul-betul struggle lah pada masa tu. Mereka sampai dekat HKL kira-kira pukul 7 petang. Biasalah, perjalanan menggunakan jalan lama ni bukan highway korang. Jadi agak ambil masa. Bila dah serahkan kunci van semua, Jamil dia nak bergegas balik ke rumah dia. Pada malam tu, sewaktu Jamil tidur, dia kena ganggu dengan mimpi-mimpi yang amat menakutkan. Hampir 2 bulan tau Jamil diganggu dengan mimpi yang amat menakutkan. Mujurlah sahabat-sahabat dia ni ramai yang membantu dia. Mereka bawakan Jamil ni pergi berobat merata-rata tempat lah. Boleh dikatakan bukan setempat. Jumpa ustaz tu, dia jumpa ustaz ni. Sewaktu Jamil ni mengalami mimpi ngeri tu dan menakutkan tu, badan dia jadi kurus, kesian. Memang kesian dia. Itulah cabaran dia. Mata Jamil jadi cengkung. Lepas tu Jamil tak ada selera nak makan. Itulah dia. Sebab itulah rakan-rakan dia tu bawa berubat sana sini. Selama 3 bulan korang, Jamil mengalami keadaan macam tu. Ada ketikanya dia jadi macam orang yang tak waras, bersembang sorang-sorang macam tu. Dia semakin sembuh bila dia menjalani perubatan cari Islam. Dan perawat yang merawat Jamil ni, dia pernah bagi tahu pada Jamil yang Jamil ni dah diganggu oleh satu makhluk penunggu di hutan bukit
berapit. Alhamdulillah, kini Jamil dah pun sembuh sepenuhnya dan dapat meneruskan tugas yang diamanahkan kepada dia. Dan untuk pengetahuan korang semua, Samad turut mengalami demam yang teruk selama hampir seminggu. Lama sangat dia demam. Sesungguhnya apa yang telah Jamil dan Samad alami itu dah mengajar dia agar sentiasa berhati-hati. Terutamanya masa dia nak pandu van jenazah. Jamil dia tak perlulah nak berhenti, nak turun dekat mana-mana kawasan berhutan tebal macam tu kan. Terutamanya pula tu pada waktu malam. Apa yang terjadi, Jamil jadikan sebagai iktibar untuk diri dia sendiri dan kita boleh ambil iktibar untuk kita juga. Sekian saja kisah Jamil yang dapat kita kongsikan bersama. Jadinya mana yang baik sama-samalah kita ambil jadikan sebagai manfaat. Sekian saja perkongsian yang dikongsikan daripada seorang subscriber yang dikenali sebagai Aman. Terima kasih Aman kerana kongsi kisah ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok kita jangan ikut. Terima kasih kepada korang juga sebab korang dah stay tune dengar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.